Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk Matematik Tingkatan 5, Bab 7, Sukatan Serakan Data Terkumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So, awak boleh sekali lagi buka muka surat 207. So, untuk hari ini kita akan tengok subtopik yang terakhir untuk 7.1 serakan. Ini subtopik terakhir untuk serakan. Pada akhir pembelajaran, awak akan dapat membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan nilai kuartil. Ini baru bagi awak. Lepas itu, dekat sini pun yang baru bagi awak adalah persentil. Lepas ini awak akan tengok persentil dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris dia percentile. Okey, so yang ini awak sudah tengok sebelum cuti hari tu. Ada 3 perwakilan taburan kekerapan yang kita sudah tengok. Yang pertama, kita sudah tengok histogram. Okey, yang ini awak sudah tengok hari tu, histogram. Yang kedua, awak sudah tengok sebelum cuti juga hari tu, poligon kekerapan. Ini nama dia. Dan yang ini awak akan tengok hari ini, OGIF. So, macam mana nak ingat dia OGIF, OGF. So, graf awak sepatutnya dia ada macam huruf F. OGIF. So, OGIF, dia ada macam huruf F macam ini. Kan huruf F, biasa awak tulis macam itu. So, graf awak dia ada bentuk bengkok macam itu. So, itu adalah OGIF. So, kita terus tengok macam mana nak membina OGIF dan menentukan kuartil. Daripada OGIF senang. Okey, contoh 7 buku teks muka surat 207. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, dalam soalan ini, dia ada bagi awak 60 jenis makanan. So, ini adalah jumlah kekerapan longgokan. So, kuantiti garam diberi, kekerapan diberi. So, ini saya tidak baca untuk jimat masa. Awak boleh tengok. Lepas ini, kita akan tengok go through dengan lebih terperinci lagi. Okey, soalan A dia minta, bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Kemudian, dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. So, untuk OGIF ini senang saja. Kita boleh terus dapat daripada graf. Kuartil pertama, median dan kuartil ketiga ini. Untuk membina OGIF. Langkah untuk membina OGIF, yang ini awak boleh tengok juga. Yang pertama adalah tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Ini yang pertama sekali kita buat. Ini adalah yang kita perlu tambah. So, tadi, dalam soalan tadi, kita cuma ada yang ini. Ini yang kita ada dalam soalan tadi. 100 hingga 149 dan akhir dia 350 sehingga 399. Awak boleh tengok dalam kuteks juga. Ini yang ada dalam soalan tadi. So, yang pertama sekali kita perlu tambah adalah satu kelas sebelum. Dengan kekerapan sifar. Kenapa ini perlu dibuat? Supaya graf awak tidak terapung. Itu sahaja. Sebab supaya graf awak tidak terapung. Semua graf kita bermula daripada sifar. Lepas itu, kita perlu cari sempadan atas dan kekerapan longgokan. Tapi kekerapan longgokan ini special. Yang ini special untuk OGIF. Macam mana nak cari sempadan atas? Kita tengok kelas di belakang ini. Kita tengok kelas yang di belakang ini.
So, untuk cari sempadan atas, nilai yang belakang ini, kita tambah sahaja dengan perpuluhan 5. So, dia akan jadi 99.5. Kemudian, 149 ini, macam mana nak buat sempadan atas? Tambah saja perpuluhan 5, dia jadi 149.5. Kemudian, sama juga dengan 199 ini. Dia akan jadi 199.5. Okey, yang bawah ini pun kita teruskan juga. Dia akan jadi 249.5, 299.5, 349.5, 399.5. Itu untuk mencari sempadan atas. Untuk kekerapan longgokan, ini special untuk OGIF. Dia lebih istimewa, khas untuk OGIF saja. Apa yang saya maksudkan dengan kekerapan longgokan? Awak tengok dekat sini ada kekerapan. Dekat sini kita tengok kekerapan. Awak longgok. Okay, awak longgok. So, dekat sini, sifar. Okay, dia akan jadi sifar dekat sini. Kemudian, sifar tambah 4. Kita akan dapat 4. Okay, sebab itu dia dipanggil kekerapan longgokkan. Maksudnya awak longgok. So, sifar tambah 4, awak akan dapat 4. Kemudian 4 tambah 11, awak akan dapat 15. Kemudian 15 ini, awak tambah dengan 15 ini, awak akan dapat 30. 30 ini, awak tambah dengan 21 ini, awak akan dapat 51. 51 ini, awak tambah 8 ini, awak akan dapat 59. Dan 59 ini, awak tambah dengan 1 ini, awak akan dapat 60. Okay? So, kenapa saya kata dalam soalan tadi dia ada bagi awak maklumat. Kalau awak tengok balik dekat soalan, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. So, itu adalah dia punya kekerapan longgokan. So, selepas awak tambah kekerapan longgokan awak, sepatutnya awak akan dapat 60 juga dekat sini. Kalau awak tidak dapat 60, tidak sama dengan soalan, maksudnya awak salah tambah. Okey? Itu untuk mencari kekerapan longgokan dan sempadan atas. Kembali. So, yang pertama tadi kita sudah tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama. Kemudian kita cari sempadan atas. Kemudian kita cari kekerapan longgokan. Kemudian langkah yang seterusnya, pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Okey, ini yang saya maksudkan. Okey, ini graf, kertas graf. So, untuk OGIF, paksi mencancang dia adalah kekerapan longgokan dan paksi mengufuk dia ialah sempadan atas. Sebab itu di langkah pertama tadi, awak cari sempadan atas. Mana? Okey, ini adalah awak punya paksi X dan ini awak punya paksi Y. Okey, kalau awak selesa dia panggil macam itu. Ingat, saya galakkan awak ingat sebagai paksi mencancang dan paksi mengufuk. Okey, pilih skala yang sesuai. Biasanya dalam exam dia tak akan macam biarkan awak di awang-awangan macam ini. So, awak jangan risau. So, kalau dalam exam dia akan biasa bagi awak skala. Okey, contoh dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi mencancang dan 2 cm kepada 50 unit pada paksi mengufuk. Biasanya dia bagi macam itu. Tapi untuk contoh ini dia tidak bagi. So, kalau dia tidak bagi, awak cari sendiri. Macam mana nak cari? Awak tengok dekat sini kekerapan longgokan awak 60. So, graf awak mestilah tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. So, kalau dekat sini, paksi mencancang awak adalah dekat sini. So, kalau 60 yang sesuai adalah
Katakanlah 60. Kalau awak nak letak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Dia terlalu besar. Okay, kertas graf awak tidak muat kalau awak guna skala itu. So, skala yang sesuai ialah awak guna 2 cm kepada 10. Maksudnya 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. So, itu adalah skala yang sesuai. Dalam exam, biasanya dia bagi. Biasanya. Kita tak tahu, awak adalah silibus baru. Kita tak tahu. Okay. Kemudian untuk paksi X pula, dekat sini, kita terus guna sempadan atas. Saya sudah label dekat sini sempadan atas. So, kita terus label. Dekat situ 99.5, dekat situ 149.5, 199.5, 249 dan seterusnya sampai habis. Okey, itu adalah langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, pilih kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Maksudnya dekat sini, plotkan. Okey, langkah yang ketiga, kita plotkan. So, dekat sini, sempadan atas 99.5, kekerapan longgokan dia, sifar. So, dekat sini adalah titik awak. So, sini adalah 99.5. Sifar dekat sini. So, dia keluar dekat situ. Kemudian, 149.5, kekerapan longgokan dia, 4. So, 149.5 adalah yang ini. 4 adalah dekat sini. Okay, 199.5, 15. So, ini 199.5, 15 dekat sini. Kita plotkan. Plot mesti betul. Okay, plot mesti betul. 249.5, 30. So, 249.5, 30 dekat sini. Kemudian 299.5, 51 kita plotkan. Ini 299.5, 51 dia naik dekat atas sini. Kita dapat dekat situ. 349.5, 59 kita plotkan, bawa naik ke atas. 59 dekat sini. Dapat dekat situ. Dan yang terakhir 399.5, 60 kita bawa naik ke atas, dapat dekat situ. Okey, itu adalah langkah yang ketiga, awak plotkan. Yang pertama tadi, saya ulang balik. Kita cari, kita tambah satu kelas dengan kekerapan sifar. Tambah, sebab kita nak graf kita bermula daripada sifar. Kita tak nak graf kita terapung. Okey. Yang kedua, cari sempadan atas, kekerapan longgokan. Lepas itu, langkah yang kedua, awak lukis skala dengan yang sesuai. Kekerapan longgokan pada paksi mencancang, sempadan atas pada paksi mengufuk. Kemudian langkah yang ketiga, plotkan. Okey, plot. Dan langkah yang terakhir, lukis lengkung licin yang melalui setiap titik-titik tersebut. Okey, lengkung licin. So, awak sambungkan semua titik-titik ini. Mesti licin. Okey, sambungkan. Sepatutnya awak akan dapat graf yang berbentuk huruf S. Tapi saya tidak guna huruf S. Saya guna F. Sebab dia ogif. So, F, ogif, dia huruf F. Lagi senang ingat. Okey, sepatutnya graf awak dia macam ini. Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan dengan soalan B. Soalan B dia, dengan menggunakan ogif yang dibina. Okey, dengan menggunakan ogif yang awak dapat ini tadi, cari kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, ini ogif yang kita dapat tadi. Sebab itu untuk soalan ini saya kata lubuk markah. Bila soalan A awak betul, B betul, C biasanya memang betul.
Okay, kalau A betul, B dah salah, C tu susah sikit awak nak dapat betul. Okay, untuk C, kuartil pertama. Apa yang dimaksudkan dengan kuartil pertama? Kuartil ini adalah daripada perkataan sukuan. Kuartil, sukuan. So, bila dia kata kuartil pertama, itu adalah maksudnya cerapan ke 1/4 daripada kekerapan longgokan. Okay, itu yang dimaksudkan dengan kuartil pertama. Kekerapan longgokan kita tadi berapa? 60. So, kita cari. Cerapan ke 1/4 darab 60, kita akan dapat 15. Okay, 15 ini bukan jawapan. 15 ini adalah cerapan anda. Kita tengok yang mana? Kita tengok kekerapan longgokan kita. 15 dekat mana? Dekat sini. Sini 15 kita. So, kita sambungkan 15 kita kepada graf kita dekat sini. Kita cari nilai dekat bawah. So, dapatlah dekat sini 199.5. So, dapatlah kuartil pertama kita ialah 199.5. Ini senang. Kalau guna OGIF untuk cari kuartil pertama, median dengan sukuan ketiga itu senang. Yang kedua, dia minta awak cari median. Apa yang dimaksudkan dengan median? Median adalah cerapan ke 1/2 daripada kekerapan longgokan. So, cerapan ke 1/2 darab 60 sama dengan 30. Okay, 30 ini ingat dia bukan jawapan kita. 30 ini adalah kita punya cerapan. So, kita cari cerapan 30. 30 kita dekat sini. Ini 30 kita. So, kita cari daripada graf. Turun ke bawah. Dapatlah 249.5. So, itu adalah kita punya median. Okay, dan soalan B3, kuartil ketiga. Okay, kuartil ketiga sama juga. Maksudnya adalah cerapan ke 3/4 daripada kekerapan longgokan. 3/4 daripada 60 sama dengan 45. So, 45 ini sama macam tadi juga. Kita cari dekat graf. So, 45 dekat sini. Ini 45. Kita sambungkan dekat graf. Kita cari nilai dekat bawah ini. Kita dapat 284.5. So, itulah kita punya kuartil ketiga. Okay, ini adalah cara untuk mencari kuartil pertama, median dan kuartil ketiga daripada graf.